Dua. Sorry. Yang ada sorry. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan untuk semua pengunjung Facebook Mahligai Idaman. Okey, hari ini saya berada di salah satu lokasi tapak binaan milik klien Mahligai Idaman yang di Kedai Mulong, Kota Baru, Kelantan. Okey, ini saya berkesempatan untuk melawat lah. Sambil-sambil kita pergi ke tapak-tapak. Jadi tapak ni saya rasa kita belum buat review lagi. Jadi kita nak tunjukkanlah ini adalah progres dalam pembinaan, yang mana rumah ni belum siap lagi. Tapi dalam proses dalam progres pembinaan, yang mana rumah ni dah baru saja selesai untuk kerja-kerja pemasangan bata atap ataupun bata bumbung. Dan next progress kita akan masuk untuk plaster lah. Jadi sementara tunggu untuk progres plaster berjalan, ini kita nak review lah. Okay, untuk makluman tuan-puan, banglo ni adalah berkeluasan 1990 kaki persegi, yang mana ia memiliki 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Jadi standard lah kalau untuk sebuah keluasan banglo yang selesa dengan 1990 kaki persegi, 4 bilik tidur dan 3 bilik air ni memang dah cukup selesa lah. Bila kita masuk dia punya ruang perabot-perabot pun, insya-Allah rumah tu masih lagi selesa. Jadi ni adalah package bina rumah atas tanah sendiri. Jadi bagi tuan-puan yang mungkin tengah survey kontraktor ataupun tengah berniat ataupun sudah berhasrat nak bina rumah di atas tanah milik tuan-puan, mungkin tuan-puan bekerja di KL ataupun di Kelantan ni kau, mungkin pernah tengah survey, pernah berniat lah, ataupun memang sekarang ni memang dah nak start tengah cari kontraktor nak bina rumah lah katakan. Okey, jadi anda boleh berhubung dengan tim-tim kami Mahligai Idaman ni bersama saya Fakimi ataupun tim-tim saya lain, Cik Faizal ataupun Cik Saiful ke, boleh dapatkan nombor menerusi platform Facebook kami, melalui platform IG ataupun Instagram, melalui platform website kami. Kami juga ada website, yang mana di dalam website kami terdapat portfolio rumah siap, mana anda boleh tengok rumah-rumah pelanggan yang telah siap dibina, ada gambar, ada video dan ada video virtual 360. Maknanya anda boleh tengok dalam rumah tanpa melawat ke tapak binaan. Jadi boleh nampaklah gambaran awal macam mana banglo yang dibina oleh tim Mahligai Idaman. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk sambil-sambil tu, saya sambil tengok makan tengah hari ke ataupun mungkin tuan-puan baru saja selesai menjamu selera hidangan tengah hari, ataupun sambil-sambil nak tunggu masuk kerja, okey, boleh sama-sama saksikanlah ini. Mungkin boleh menjadi salah satu idea lah design banglo. Cuma yang ni kita belum nampak sepenuhnya design, baru selesai kerja-kerja ikat bata. Dia bila dah plaster dah cat, memang kita boleh nampak lah dia punya reka bentuk. Yang mana kami di Mahligai Idaman buat reka dan bina lah, lebih berkonsepkan reka dan bina, yang mana kita berkonsepkan custom made design. Okey, macam mana dengan custom made design tu? Okey, custom made design ni adalah kita boleh mengikut cita rasa dan juga bajet tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan ada bajet 300,000, berapa keluasan rumah yang dapat? Kalau ada bajet 400,000, berapa keluasan rumah yang dapat? Jadi itulah dalam package kami, kita akan ada dah harga package utama di Mahligai Idaman ni, itu package silver dan package gold dengan harga RM145 sekaki dan RM150 sekaki. Jadi kita boleh match lah dengan bajet anda, dengan berapa keluasan binaan yang anda boleh buat. Ataupun memang anda ada tanah tapi tanah tak cukup besar, nak rumah yang besar, tapi bila rumah tanah tak besar, nak rumah yang besar, kita kena bina binaan banglo 2 tingkat lah.
Tapi kalau anda memiliki tanah besar, tidak jadi masalah. Okey, nak berapa bilik? 5 bilik, 6 bilik, 8 bilik, tak ada masalah. InsyaAllah kami akan cuba realisasikan banglo idaman anda. Jadi untuk proses bina rumah ni akan terlibat dengan beberapa step ataupun beberapa proses yang akan dilalui sebelumnya terbinanya rumah di tapak ni. Biasanya kita tengok rumah ni dah siap bina, Okey, apakah proses yang terlibat untuk membina sebuah banglo ni? Okey. Biasanya kalau pelanggan yang nak bina rumah ni, dia ada dua situasi lah. Dua situasi ni yang dimaksudkan dengan penyediaan bajet bina rumah. Penyediaan bajet bina rumah ni sama ada tuan puan ada tunai ataupun tuan puan nak membuat pinjaman perumahan. Iaitu pinjaman perumahan pun dia terbahagi kepada beberapa jenis pinjaman lah. Pertama, kalau orang bekerja di sektor kerajaan, tuan puan ada pilihan untuk buat loan LPPSA, itu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Ini khas untuk penjawat awam sahaja. Dan untuk penjawat awam juga, kalau tak nak guna loan LPPSA, boleh menggunakan loan bank. Tapi kebanyakan memang orang penjawat awam tidak akan lepaskanlah peluang untuk menggunakan loan LPPSA. Itu terpulang kepada anda masing-masing. Okey. Jadi bagi yang bekerja di sektor swasta ataupun yang berniaga sendiri, okey. Biasanya untuk yang bekerja di sektor swasta dan yang berniaga sendiri, mereka akan menggunakan loan perumahan bank. Sebab orang bekerja di swasta tak boleh apply loan LPPSA. Jadi peringkat pertama, sebelum bermulanya kita proses beli rumah, kita kena tahu bajet tuan puan. Jika tuan puan buat cash, tak ada masalah. Tuan puan boleh nyatakan berapa jumlah bajet yang anda ada, dan kita boleh advice lah, ataupun kita boleh nyatakanlah berapa keluasan rumah yang sesuai dengan bajet tuan puan ada. Bagi tuan puan yang nak buat loan pula, jadi nak buat loan ni, pertama sekali adalah kita kena semak dulu kelayakan tuan puan. Kenapa? Kenapa? Sebabnya kalau kita tak semak kelayakan loan, kita tak tahu berapa jumlah yang kita layak apply. Jadi bila kita semak, kita tahu. Contohnya kita semak kita layak untuk buat maksimum pinjaman sebanyak RM500,000. Okey, adakah tuan puan nak gunakan full RM500,000? Itu terpulang kepada tuan puan lah. Kalau layak RM500,000 tapi nak buat bajet RM400,000, tak ada masalah lah. Tapi kalau RM500,000 nak buat RM600,000, itu di luar kelayakan. Tetapi kalau anda ada bajet lebih, contohnya ada duit simpanan ASP ke, ataupun simpanan tunai RM100,000, nak top up lagi untuk bina rumah yang besar, dan mungkin rumah yang ada dinaik taraf, dia punya hiasan-hiasan ataupun finishing, supaya nampak rumah lagi cantik dan nampak lagi mewah. Itu bergantung kepada cita rasa masing-masing. Kami di Mahligai Idaman hanya mengikut kepada cita rasa dan cita rasa dan juga bajet tuan puan lah. Kalau bajet biasa, kalau bajet cantik, memang rumah akan jadi cantik. Kalau bajet tak berapa cukup cantik, memang rumah pun biasalah. Itulah, mana-mana tuan puan pergi pun sama. Kalau melibatkan bajet yang cantik, memang rumah dapat cantik. Okey. Jadi untuk pakej bina rumah ni, kita akan darab dengan harga pakej, kita akan darab dengan keluasan binaan rumah. Dan selain itu, kita akan ada beberapa item-item aksesori tambahan, yang mana item aksesori tambahan ni dia tiada dalam harga pakej, tapi dia dikira sebagai kos tambahan lah. Jadi kalau untuk kos tambahan ni, kalau tuan puan nak tahu lebih lanjut, tuan puan kena hubungi saya. Jadi kita tak akan buat secara live lah, sebabnya akan makan masa yang panjang. Jadi kita nak ambil masa sekejap untuk buat video ni, untuk review. Inilah adalah progres pembinaan. Okey, tadi peringkat pertama saya kata, bila nak bina rumah tadi, kita buat semakan kelayakan loan ataupun pinjaman, ataupun kita nak tahu bajet lah. Okey, bila kita dah tahu bajet, barulah kita boleh ke next step ataupun langkah kedua, iaitu proses plan rumah. Bila kita tahu bajet, senang lah. Kita nak
nak buat plan rumah, nak proses plan rumah, berapa keluasan yang sesuai, berapa bilik yang kita boleh buat. Sebab keluasan juga dia mempengaruhi berapa bilik yang sesuai dibuat oleh tuan rumah tu. Contohnya, kata rumah banglo 3 bilik. Okey, 3 bilik ni biasanya ada je orang buat dalam, kita kalau mahli idaman kita buat paling minimum 1200 kaki persegi untuk 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Tetapi kalau tuan rumah nak ruang yang lagi selesa adalah 1600 kaki persegi untuk banglo 3 bilik. Untuk banglo 4 bilik tidur dan 3 bilik air macam ni biasanya antara 1900 ke 2000 kaki persegi lah. Mana keluasan ideal yang kita dapat ruang yang selesa untuk dalaman rumah kita. Sebab apa? Kita bina rumah ni hanya sekali seumur hidup. Jadi tak nak lah nanti kita buat rumah, tiba-tiba dah 5 tahun duduk rasa tak cukup space. Jadi kena cari bajet lain lagi untuk tambah keluasan. Tapi kalau sekiranya tanah tuan-puan masih luas, tak ada masalah. Kita boleh tambah. Tapi kalau tanah tu dah cukup terhad, tu tak boleh buat apalah. Kalau nak naik, tak tambah keluasan, kena naik yang tingkat atas. Okey. Ada apa-apa soalan yang ada daripada penonton kita? Okey, Encik Mazlan Syekh, berapa ambil masa kalau bayar cash? Okey, untuk tempoh pembinaan biasanya kalau bayar cash ke ataupun melalui pinjaman, biasanya untuk tempoh pembinaan lah lebih kurang antara 10 ke 12 bulan. Biasanya progres pembinaan kita tetapkan antara 10 ke 12 bulan untuk banglo di bawah 2000 kaki ke bawah. Kalau 3000 kaki mungkin lebih sikit lah. Tapi bergantung juga kepada finishing ataupun kemasan yang digunakan pada sesebuah rumah tu, Encik Mazlan. Okey, ada apa-apa soalan lain? Okey, next adalah kita nak tunjuk dalam rumah. Okey, jom kita tengok dalam rumah sikit. Rumah ni keadaan dia agak bersepah sikit sebab ni dalam progres pembinaan biasalah. Masih belum dikemaskan. Okey, untuk spek banglo kami bina ni, ketinggian ground beam kita buat adalah tinggi dia 1 kaki 6 inci daripada level aras tanah ke aras lantai rumah. Okey, manakala tinggi daripada aras lantai ke roof beam, okey, kita tengok lantai ke roof beam, yang saya tunjuk tu roof beam, lebih kurang 12 kaki tinggi. Biasa standard banglo kita buat 12 kaki tinggi untuk spesifikasi binaan mahligai idaman. Tetapi sekiranya pelanggan request nak tinggikan lagi pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan ada tambahan kos sedikit lah, mengikut kadar ketinggian yang tuan rumah nak. Okey, untuk kemasan lantai, dalam spesifikasi kami bagi adalah lantai full mozaik, daripada pos kereta sehingga dalaman rumah, sehingga bahagian dalaman bilik air dan bilik semua full mozaik. Ataupun kita juga ada lantai SPC. Okey, ni adalah keadaan ditapak lah semasa dalam progres pembinaan. Okey, okey, ini adalah itulah. Okey, untuk okey, selepas kerja-kerja ikat bata ni, lepas kerja-kerja ikat bata, kita akan buat pemasangan kerangka bumbung dan kita akan buat pemasangan bata atap. Kemudian selesai kerja-kerja pemasangan bata atap, next adalah kita akan masuk untuk plaster dinding. Plaster dinding. Sini bila masuk plaster dinding adalah bermulanya kerja-kerja bawah finishing. Okey. Okey. Selepas kerja-kerja plaster, barulah kita akan masuk raf lantai dan buat pemasangan siling kapur dan juga mozaik pada lantai. Itu adalah progres-progres yang terlibat dalam pembinaan sebuah rumah lah. Jadi untuk mozaik, mozaik ni kita ada 2 grade. Pertama yang untuk package silver, biasa grade mozaik kita bagi yang harga murah sikit. Tapi kalau dia yang pakai package gold, kita bagi yang lebih mahal lah, berbanding dengan yang package silver. Okey, next adalah ada soalan daripada Encik Wan Azwan. Assalamualaikum tuan, boleh buat kelon rumah sekali dengan tanah?
Okey, Encik Wan Azwan. Okey, untuk buat loan rumah sekali dengan tanah boleh, tak ada masalah. Tetapi mengikut kepada persetujuan Encik Azwan dengan tuan tanah lah. Kalau tuan tanah boleh menunggu, dia tak ada masalah. Sebab biasanya kalau kita buat loan tanah dan bina rumah, memang sekarang ni saya difahamkan pun bank-bank pun dia sudah tidak ada loan untuk beli tanah sahaja. Saya dimalahkan oleh pihak bank, beberapa bank. Jadi loan sekarang ni kena buat loan tanah dan bina rumah. Tetapi untuk loan tanah dan bina rumah ni, dia perlu masa menunggu sedikit lah untuk tuan tanah tu dapat duit. Sebab kita kena proses plan dan kita kena submit plan kepada pihak PBT. Dapat surat kelulusan pembinaan daripada pihak PBT, barulah kita boleh apply loan untuk beli tanah dan bina rumah. Dan kita kena jalankan progres pembinaan sehingga selesai. Paling minimum 20% binaan itu sehingga konkrit tiang kolom. Tiang kolom untuk struktur rumah, baru dapat kita claim pertama untuk bayaran kepada tuan tanah. Tu tertaluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank-bank yang berkenaan. Tak sama dengan LPPSA lain. Kalau bank, itulah caranya. Okey, next soalan kedua tadi daripada Encik Mazlan Syekh, boleh ke bertemu dengan pegawai pemasaran pada hari Sabtu di pejabat? Okey, insya-Allah Encik Mazlan boleh. Encik Mazlan boleh hubungi saya untuk tetapkan temu janji. Insya-Allah kita akan datanglah pada hari Sabtu mengikut masa yang sesuai. Okey, mana kita boleh set temu janji bila, dan insya-Allah kami akan hadirlah ke pejabat untuk bertemu dengan Encik Mazlan bagi sesi penerangan bina rumah atas tanah sendiri. Jadi kita ada dua sebenarnya, selain daripada pakej bina rumah atas tanah sendiri, kita juga ada pakej tanah dan bina rumah. Ini khas bagi mereka yang tiada tanah. Bagi mereka yang tiada tanah, kita ada pakej tanah dan bina rumah. Cuma ada beberapa lokasi lah. Contohnya di Kampung Wet Macang, di Kampung Hutan Putih, di Ketereh kita ada satu lokasi, di Kampung Pasir, di Ketereh, berdekatan dengan Pekan Ketereh. Okey, yang kedua kita ada di Kampung Cawah Tanah Merah. Kita juga ada Kampung Alor Pasir, Jalan Tanah Merah juga. Dan kita ada depan UMK Jeli pun kita ada satu lokasi. Sekiranya anda berminat ataupun nak tengok lebih lanjut, boleh ke website kami mahligaidaman.com, pergi cari kepada bahagian menu kepada pakej tanah dan bina rumah. Yang tu kita ada berapa lokasi di dalam template kami, ada dah nyatakan lokasi-lokasi yang berkenaan. Cuma untuk pakej tanah dan bina rumah ni, harga pakej tu kita sekali harga pakej dan tanah, harga pakej tanah dan bina rumah. Cuma rumah tu berkeluasan 1000 kaki persegi saja. Tetapi sekiranya tuan-puan ada bajet lebih, nak tambah lagi keluasan rumah, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Kita boleh adjust mula dia punya layout plan rumah tersebut mengikut kesesuaian yang diinginkan oleh pihak pelanggan. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Mana? Bawah. Saya dah ready semua dokumen. Try check kelayakan dengan Bank Islam Tuan area mana saya ke Maman, boleh ke? Okey, untuk maklumat Encik Wan, saya HQ kami di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru, Kelantan, dan kita ada cawangan di Kuala Terengganu, iaitu di Gombadak. Ofis kami di cawangan Terengganu di berhadapan dengan Stadium Gombadak. Tuan boleh berhubung dengan pegawai pemasaran kami di lokasi ofis di Bandar Baru Gombadak. Taman Yayasan Islam Gombadak, Kuala Terengganu. Okey, untuk dapatkan kontak Tuan Cik Wan boleh tinggalkan komen. Okay, saya akan nanti saya akan reply dia punya nombor pegawai pemasaran kami di Terengganu untuk berhubung direct dengan Cik Wan lah. Kalau di Kemaman, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Okey. Okay, ada apa-apa lagi persoalan ke? Okey. Okey, untuk itu saya rasa kita nak akhiri dululah sesi live kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain-lain lokasi dan di lain-lain hari. Kita ada beberapa lagi lokasi yang kita belum buat live, dan kita juga ada sentiasa update
progres terbaru rumah dalam binaan ataupun plan-plan terbaru milik klien kami yang dah siap, yang berkonsepkan alat English, yang berkonsepkan rumah moden, yang berkonsepkan rumah tradisional klasik, tu tidak ada masalah. Boleh lihatlah. Janji tuan-puan sentiasa ikuti Facebook page kami dan juga Instagram kami serta YouTube channel kami, Mahligai Idaman. Okey. Oleh itu, ada soalan lagi? Okeylah, Cik Engku Edilan, berapa kos bina rumah 1990 kaki segi macam ni? Okey. Okey, kos binaan untuk 1990 ni lebih kurang 290,000 lah, Cik Engku Edilan. Kalau bergantung kepada macam aksesori juga, tu harga package, tetapi bergantung juga kepada tambahan-tambahan aksesori yang dibuat. Biasanya average lah, kalau 1900 kaki ni nak sedap, kita standby lah dalam 320 ke 330. Termasuk aksesori lah. Sebab bila kita bina rumah, mungkin akan ada beberapa item aksesori kita nak upgrade ataupun nak naik taraf lagi supaya rumah kita nampak lebih cantik. Masuk aksesori itu termasuk semualah. Mungkin kita nak cabinet kitchen, ada nak wardrobe, mungkin ada nak hiasan, nak buat dekoratif ceiling ke yang ada corak-corak, mungkin ada nak buat apa tambahan pada body aksesori body luar tu, bergantung kepada jumlah aksesori yang dibuat pada rumah. Okey. Okey, Cik Engku Izzlan, kalau ada apa-apa boleh terus hubungi di talian yang saya ada letak di posting tu, ada link WhatsApp saya dan juga ada nombor telefon untuk berhubung terus dengan saya lah. Okey, insya-Allah. Oleh itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang menyaksikan live ini. Jangan lupa like video ini dan share di Facebook anda. Insya-Allah moga-moga dapat membantu kepada tuan-puan yang ataupun sahabat-sahabat tuan-puan yang sedang mencari kontraktor nak bina di rumah di negeri Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Di lain-lain negeri buat masa ni belum ada lah. Mana servis kami untuk bina rumah adalah di Kelantan dan juga negeri Terengganu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja. Ingat bina rumah, ingat Mahligai Idaman.